Apa sal lambat sangat dapat duit? Kan dah lama dah aku jual rumah ni, bertahun-tahun tak dapat duit. Yang bagi pembeli pula, bilanya nak dapat rumah? Berapa lama dah mau tunggu? Okey, tuan-tuan puan, ini persoalan biasa yang berlaku apabila kita lihat dalam satu transaksi jual beli hartanah. Apa yang dinamakan sebagai masalah tempoh dalam jual beli hartanah. Jadi tuan-tuan puan, jika ini menjadi dilema anda, di dalam video ini apa yang saya akan kongsikan adalah beberapa contoh apa yang dinamakan sebagai tempoh masa jual beli hartanah. Okey, sekiranya itu menjadi dilema anda, tonton video ini, insya-Allah menjadi panduan dan anda akan faham apakah proses yang terlibat yang sehinggakan kita lihatkan ada masa yang tertentu yang diperlukan untuk selesai satu jual beli hartanah. So dengan itu tuan-tuan puan, steady, dia macam ni. Okey, tuan-tuan puan, bila kita asasnya bila kita jual beli hartanah ni, dia ada dua jenis pegangan hartanah tau. Apa yang dinamakan tanah freehold dan juga tanah leasehold. Okey, tanah freehold ni maksudnya apa? Pegangan tanah tu seorang pemilik yang memegang tanah jenis ini yang disebutkan dalam bahasa Melayu dikatakan sebagai pegangan bebas. So bila dia pegang tanah seperti ini, maksudnya apa? Dia memiliki tanah tersebut secara selama-lamanya. Dia tidak ada sekatan kepentingan. So kalau dia nak jual beli, dia tidak perlu memohon apa-apa kebenaran pindah milik. Kerana apa? Tanah tu memang milik dia. Okey, ini kalau dalam keadaan freehold dan dia tak ada tempoh. Tak adalah pemilikan tu sampai satu tempoh tertentu dia kena bayar premium untuk renew dia punya pemilikan. Tak perlu. Ini banyak berkait rapat dengan tanah jenis freehold. Bagaimana dengan tanah jenis leasehold? Okey, leasehold ni tuan-tuan puan kena fahamkan. Perkataan leasehold ni datangnya daripada perkataan rental. Leasehold, lease ni maksudnya apa? Pegangan pajakan. Pajakan ni datang daripada perkataan sewa. Kalau 3 tahun ke bawah, kita sebutkan sebagai sewaan. Kalau 3 tahun ke atas, kita dah tak sebut sewa, kita sebut pajakan. Maksudnya apa? Saya yang memiliki hartanah leasehold, dalam keadaan itu saya sedang memajak. Kan? Kerajaan negeri sedang memberi pajakan kepada kita selama 99 tahun. Maksudnya tanah tu tanah siapa? Maksudnya tanah tu milik kerajaan negeri yang dipajakkan kepada kita dalam tempoh pajakan selama 99 tahun. Okey, dia upgrade sikit lah tuan-tuan puan. Kalau dia sebut sewaan 99 tahun, tak kena. Sewaan ni ingat macam kita sebutkan tadi 3 tahun ke bawah. So kalau atas 3 tahun kita sebutkan pakai pajakan. So ini memberikan antara faktor besar yang berkait rapat dengan tempoh jual beli. Yelah, betul lah, saya setujulah. Ada dalam keadaan orang jual beli hartanah, tak tahu dalam 3-4 bulan dia dah dapat duit kan. Apa pasal deal, apa pasal rumah aku lambat dapat duit kan? Dah lama aku jual, yang member aku jual, dah beli rumah baru, dah pergi bercuti dah guna duit tu kan. Apa pasal rumah aku lambat? Ini kata ni, antara sebab yang membezakannya adalah jenis pegangan hartanah tersebut. Kalau freehold tuan-tuan, kita ambil contoh yang pertama. Kalau freehold, bila selesai SMP, maksudnya apa? Seorang pembeli tu dia dah buat loan, SMP pun dia dah sign, dia dah bayar baki deposit, so peguam pun pegang dia punya SMP, so peguam pun buat pindah milik. So pindah milik yang biasa diberikan tempoh adalah 90 hari. 3 bulan daripada tarikh SMP kalau ia bersifat freehold yang pertama. So kalau dalam keadaan itu, contoh kan, saya selesai sign SMP hujung bulan 2. So kalau ikutkan tanggungjawab pembeli itu 3 bulan selepas itu, bulan 3, bulan 4, bulan 5, melalui kalau dia beli secara cash ataupun dia buat pinjaman, tak kisahlah, pada pandangan owner tak kisah awak buat loan ke cash dalam tempoh 90 hari, 3 bulan mesti selesai baki bayaran awak. So melalui bank dia akan selesaikanlah hutang owner tersebut kalau masih lagi ada hutang, dan kemudian ada baki kepada pemilik tersebut. So dalam tempoh 3 bulan boleh settle. Kalau lambat 3 bulan tak settle, owner bagi lagi sebulan tapi dengan penalty. So plus minus kita letakkan, kalau rumah freehold ni kalau selepas SMP lebih kurang 4 bulan boleh settle. Okey, kalau rumah leasehold apa bezanya? Kena ingat tu yang berkait rapat dengan pemahaman asas tadi. Rumah leasehold ni maksudnya apa? Dia adalah tanah milik kerajaan negeri. So kerajaan negeri kena benarkan pindah milik tersebut. So kalau saya sebagai pemilik tanah leasehold, saya jual, lepas SMP dia akan masuk, dia akan plug in tuan-tuan puan satu proses yang dinamakan sebagai permohonan kebenaran pindah milik, ataupun dalam perkataan pendeknya disebutkan sebagai permohonan konsen. Konsen ni konsen siapa? Kebenaran pindah milik siapa? Kebenaran pindah milik kerajaan negeri. So lawyer, peguam akan mengisi satu borang memohon konsen kerajaan negeri. Wahai kerajaan negeri. Okey, individu
ini ingin jual rumah kepada individu ini. So, adakah anda benarkan? Lebih kurang macam itulah maksud borang tu kan. So, kerajaan negeri pun respon. Melalui pejabat tanah dia pun respon. Suka cerita dimaklumkan permohonan kebenaran pindah milik anda telah diluluskan pada tarikh sekian-sekian. So, maksudnya apa? Selepas selesai dapat surat konsen tersebut, surat kebenaran pindah milik tersebut, barulah kiraan 90 hari tanggungjawab kepada pembeli untuk menyelesaikan baki selepas dapat konsen itu. So kalau lepas SMP, katalah sebagai contoh kita nak ambil keadaan yalah kena pula sekarang ni dengan pandemiknya, kena pula dalam keadaan cuti dan sebagainya kan. So konsen tu jadi lambat. Konsen aja 2 bulan sebagai contoh. So kita sign tanda tangan hujung bulan 2, konsen aja 2 bulan. Bulan 3, bulan 4. So dah 2 bulan berlalu. So 3 bulan kiraan untuk tanggungjawab pembeli membayar baki pembelian tersebut adalah bermula daripada bulan 5, bulan 6, bulan 7. So itu antara faktor yang menyebabkan kenapa satu-satu hartanah itu berbeza-beza tempoh penjualannya untuk selesai. So bila dah selesai, bank dah bayar apa semua kepada bank penjual, dia dah bayar baki hutang, kemudian kepada owner dia dah bayar baki kepada owner dah dapat keseluruhan duit pembelian tu. So owner, pemilik wajib untuk menyerahkan apa yang dinamakan sebagai kunci penyerahan kunci rumah tersebut yang disebutkan sebagai delivery of vacant possession, menyerahkan pemilikan kosong kepada pembeli. So kalau tadi freehold dalam bulan 5, 6 dah boleh settle. Tapi kalau leasehold kemungkinan bulan 8, bulan 9 baru settle lah. Kemungkinan lah berbeza-beza. Apa faktor besar yang membezakan ni? Iaitu faktor di mana leasehold dia akan masuk satu proses yang dinamakan sebagai proses permohonan kebenaran pindah milik atau disebutkan sebagai konsen. Okey, so sedikit panduan tuan-tuan dalam video ini bagaimana tuan-tuan boleh faham apa yang dinamakan sebagai perbezaan dalam tempoh transaksi satu jual beli hartanah. Kenapa ia berbeza-beza? Kenapa ada yang cepat dan kenapa ada yang lambat? Jangan risau tuan-tuan, apa-apa pun yang penting semuanya selesai. Okey, so dengan itu tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi menonton video ini. So diharapkan tuan-tuan sudi untuk follow channel saya Erman Taib. Dalam Erman Taib YouTube tersebut saya ada sediakan banyak lagi insya-Allah video-video yang berkait rapat dengan hartanah, kewangan, perunding hartanah dan juga motivasi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.